Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa alihi wa sallam. Allah ftahna ababal khairat. Allah ftahna ababal ilm wa ababal jannah. Allahumma faqihna fid din. علمنا التأويل. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما يا رب العالمين اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat Islam dan iman, karena kedua itu merupakan nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada kita semua. Alhamdulillah ala ni'mat iman wal Islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Syukur kita, alhamdulillah, kita baru selesai melakukan kewajipan puasa Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada Syawal, 4 Syawal. InsyaAllah juga kita akan teruskan berpuasa. Puasa sunat Syawal, 6 Syawal. Kerana ada hadis menyebutkan bahawa man shama Ramadhan, siapa puasa Ramadan, kemudian ikuti dengan 6 Syawal, qasam dah, seolah dia berpuasa setahun genap. Kita masa berpuasa Ramadan, puasa Syawal ini terserah pada kita semana puasa berturutan ataupun berselang atau bagaimana. Yang paling penting kita terus berpuasa 6 Syawal itu adalah masa 6 Syawal ini. Mengikut keutamaan. Mengikut orang-orang yang jiran-jiran, kawan-kawan, sahabat handai, kaum keluar datang. Utamakanlah tetamu yang datang. Kita ada hampir 30 hari Syawal, jadi kita ambil peluang-peluang lain, waktu lain untuk berpuasa, menggenapkan 6 hari. Dalam konteks Islam ini, kebanyakannya hari Ahad, Sabtu ada open house, rumah terbuka. Rumah terbuka ini pada saya satu yang baik, kerana dia memberi ruang kepada kawan bertemu muka, bertemu wajah, memberi silaturahim, makan bersama. Cuma yang penting jangan memberatkan. Tidak perlu susah payah untuk menghidangkan hidangan yang mahal. Semua sekarang untuk pertemuan. Sekarang kemampuan kita, yang penting pertemuan itu sendiri. Hari-hari lain kita bekerja, misalnya bekerjalah pada Senin sampai Jumaat. 2 hari kita ada ruang, ada peluang bertemu, maka kita lakukan bagi yang mampu. Bagi yang dijemput, jika mampu, hadirlah. Tujuan semata-mata ukhuwah, untuk persaudaraan. Bukan untuk bermegah-megah, dan bukan untuk menunjuk, tapi semata-mata untuk ukhuwah Islam. Itu saja insyaAllah ta'ala. Dan puasa 6 ni kita lengkapkan juga insyaAllah dalam malam Syawal ini. Soalan yang biasa diulang-ulang tanya oleh kawan, bagaimana dengan puasa ganti, terutama kaum wanita, ibu-ibu yang tidak bisa berpuasa masa Ramadan, sama ada kerana bersalin atau kerana haid dan sebagainya. Ada yang bertanya, adakah membadaikah berpuasa ganti itu pada 6 hari itu? Jadi puasa dengan niat 2. Niat puasa ganti dan puasa 6. Wallahu alam, mana yang terbaik pada saya. Keduanya baik, yang pentingnya kita berpuasa. Cuma pada saya masa kita berpuasa Syawal 28 hari, 29 hari. Ambil hari-hari lain untuk puasa qada itu. Kalau puasa qada itu panjang masa, 9 bulan. Ambil sebulan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Cukup insyaAllah. Di 6 Syawal itu utamakan 6 Syawal itu. Kalau bagaimana janji-janji ke perkara perbincangan yang khilaf, tinggalkan khilaf. Buatlah bagaimanapun, yang penting qada itu utama. Cuma masanya panjang. 11 bulan. Puasa 6 Syawal itu hanya dalam Syawal sahaja. Maka saya itu kalau dapat lakukan kedua-duanya. Puasa 6 Syawal
dan qada faktor yang lain. Bagaimanapun, saya ulangi, jangan jadikan perlingkahan yang perbahasan panjang. Lakukan yang terbaik, yang kita mampu. Ya, insyaAllah ini kita masuk pada hikmah yang ke-180. Ini adalah hikmah kita hikam berdasarkan dari ini. Kalau siri Sya'di ini 278. Hikmahnya apa ni? Hikam ni 180. Daripada 260 lebih hikmah, insya-Allah. Semoga Allah memberikan peluang bagi kita untuk meneruskan sampai ke akhirnya. Ya, hikmah yang ke-180 ini masih berkaitan soal hati. Ya, betul lah. Hampir seluruh perbincangan kita hikam ini soal hati. Soal fokus pada hati. Tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah. Berkata Ibn As-Sakandari ini, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi allazi minhu baraz. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalb. Setiap perkataan yang keluar, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalb, pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Allazi minhu, apa yang diucap lidah itu tanpa hati. Apa yang keluar daripada kul kalamin yabras, mana apa-apa kalam perkataan. Semoga itu daripada Quran atau hadis dalam agama atau dalam kita sendiri. Semuanya daripada hati. Bentuk corak hati itu. Ini bermakna, ringkasnya, secara mudahnya, jika hati itu bersih, suci, nur, menawar, mengeluarkan juga suci, bersih, insyaAllah. Yang itu kotor, busuk, jijik. Yang keluar juga berbau busuk dan jijik. Dilihat. Ini penting sangat kita memfokuskan kepada membersihkan hati. Ingat Allah Ta'ala, Yawma la yanfa mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa malun wa la banun. Hari yang tidak ada nilai, tidak ada qimah, tidak kuasa, tidak ada harga apa-apa pun. Hari itu. Illa melainkan orang yang datang Allah Ta'ala biqalbin salimin, hati yang sejahtera, suci, murni, bersih, bersihkan sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang tercela. Bila? Yaumil akhir, yaumil mahsyar, yaumil qiyamah, yaumil jaza, yaumil hisab. Itu. Sekarang dilihat, tapi ganjaran tidak, balasan tidak lagi, dan balasan di akhir nanti. Dunia ini tempat beribadah, tempat beramal tanpa hisab. Akhirat besok bukan tempat beramal lagi, tempat menerima balasan, mengganjaran. Ada hisab tanpa amal. Dunia ini dia yaumil hari beramal, untuk beramal dengan amal-amal khair atau syar. Besoknya nanti, akhirat nanti, yaumil jaza, yaumil hisab, hari pembalasan, hari hisab. Tidak ada amal lagi. Kalau amal baik di dunia ni, tahabuannya di akhirat nanti, insya-Allah Ta'ala. Di sebaliknya, juga balasan di akhirat nanti, sesuai dengan amalannya. Allah itu maha adil. Jadi, poin ini, kalam ini sangat berat. Dipikul oleh kita, mudah dipahami. Kalam ini berat, kalimah yang keluar pada mulut itu, mengikut apa yang ada pada hatinya. Begitulah banyak. Kadar Tuhan biasa, mengenal badan batu badan. Ialah semakin tahu. Fokus saya pada yang kuning itu, pendengaran, penglihatan, dan lidah. Setulah. Jadi semua terlibat dalam soalan akan nanti. Itu contohnya tangan, kaki, jari, semuanya akan tanya. Semua letus alunna yaumadzan na'im, mereka tanya. Apa bernikmat, tangan kita, nikmat jari kita, nikmat kaki, nikmat hidung, ni segala ini ditanya. Sama ada baik atau buat, atau jahat. Lakukan untuk khairan atau syarran. Akan tanya nanti. Dan dibalas. Dan semua anggota saksi. Dia saksi. Anggota kita ini bersaksi.
Kamu cakap nanti adalah tangan, kaki dan kamu cakap. Lidah keluh. Maka sebab itu, inilah tekankan bahawa anggota lahir ini yang kita dapat lihat perbuatannya, perkataannya, apa sebagainya. Fokuslah soal anggota dalaman. Internal bukan dalaman. Penekanan kita pada hari ini adalah qalb. Qalb ni kalau paling qallaba yuqallibu taqliban. Dia qallaba yuqallibu, dia berbalik. Maka sebab kata Arab tersebut, laisa mal qalb illa innahu yataqallab. Laisa mal qalb, tidak namakan qalbun, melainkan sifatnya yataqallabu, berbolak-balik. Hati itu sifatnya berbalik. Maka kita disuruh berdoa. Ialah disuruh, itu berat sebutannya, dipaksa atau diarah Allah. Tapi itu maksudnya berdoa dengan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala ta'atik, sabbit qalbi ala dinik ala ta'atik. Itu kalau mufradnya. Kalau dijamakkan lebih baik ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati kami, jangan berbolak-balik atas agamamu dan mentaatimu. Ada manusia, ada muslim, pagi-paginya muslim, petangnya kafir. Petang muslim, pagi kafir. Dia gaul dengan orang-orang saleh, ahli-ahli ibadah yang ikhlas. Dia iman teguh, imannya kuat, imannya mantap. Dia tinggal majlis-majlis ilmu, tinggal pada majlis-majlis orang saleh. Gaul dengan orang yang lagha, orang yang melakukan perkara ini yang membuat maksiat. Hati kita berkurang iman. Benar kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman ini yazid, bertambah dan berkurang. Iman kita tidak statik, iman kita bertambah dan berkurang. Bertambah dengan kita baca Quran, dengan tawadhu, dengan tadabbur. Bertambah kita mendengar sirah nabawiyah. Bertambah kita mendengar para pejuang, para sahabat, tabi'in. Para ulama, kita iman kita meningkat. Dan bergaul dengan para maksiat, tempat-tempat hiburan yang melalaikan, melawakkan sebagainya, iman kita berkurang. Maksudnya, fajadidu imanakum, perbaharui iman kamu, perbaharui iman, jadid imanakum. Saya bertanya, ya Rasulullah, macam mana nak perbaharui? Nabi kata, banyak menyebut kalimah la ilaha illallah, aksarut menyebutkan ya Allah. Yang keduanya, ingat kematian. Ingat kematian. Tiap hari atau mungkin jam kita dapat mendengar berita kematian yang keluarga kita sendiri, kenalan kita, jiran kita, dan umat Islam seluruhnya, yang bukan Islam. Kematian setiap saat. 2 hari lepas berlaku kebakaran yang besar, berlaku di Puchong misalnya, tambah gas sebab itu. Ya Allah, bila tidak ada kematian, alhamdulillah. Namun kecederaan berbagai-bagai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumah terbakar, hangus, kenderaan sebanyak. Itu ingat kematian juga. Istighfar bila-bila pun berlaku musibah. Baru ni berlaku gempa bumi. Jiran kita misalnya, ribuan yang mati, jutaan harta benda yang rosak. Allah semua itu mengingatkan kematian. Ingat kematian, insya-Allah kita akan lebih menjaga supaya tidak terlibat dengan perkara maksiat. Kita mau supaya akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Siapa sanggup untuk mati kerana maksiat? Pun dia orang jahat, penyamun, perampok, sebenarnya dia mau mati kerana baik. Kalau ingat mau mati baik, maka jangan buat jahat. Yang terlibat dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Dia makan minum misalnya juga kena jaga. Siapa sanggup makan benda haram? Kalau makan benda haram itu, kullahmin nabata min haramin fanar aula bih. Darah daging terjadi benda haram, api neraka layak untuknya. Maka qalbnya, hati ini bisa dijaga. Diawas, jaga daripada penyakit. Penyakit apa ni? Bukan penyakit kuning, bukan penyakit diabetes dan sebagainya. Penyakit yang berupa sifat-sifat mazmumah, sombong, riya, ujub, bakhil, zalim, fasik. Semua itu sifat menjaga hati. Di sini dengan menjaga
dengan penawar hati, dengan ikhlas, dengan pemurah, pemaaf dan sebagainya. Ini hati. Seluruh anggota lama ini kita fokus pada hati. Karena kita cuma fikir banyak, fikir huraian. Menurut itu sebuah perkara, lidah dan hati. Pendengaran ada tempat lain kita bincang nanti insya-Allah taala. Lidah merupakan terjemah pada hati. Dia bercakap itu daripada hati atau daripada mana? Ya, kita sebut hatilah konteks hari ini. Kali ini, tajuk ini. Terjemah hati kita. Kalau hati kita busuk, yang keluar itu busuk. Bau busuk. Hati kita kotor, yang jijik, yang keluar itu, yang dilihat itu jijik. Kotor. Hati suci, bersih, pengaruh alam benda, maka akan terbit dan tersingkap nur cahaya di dalamnya yang menterjemahkan lidahnya. Lidah yang betul itu. Jumpa sahabat, ya akhi, misalnya. Bukan maki hamun, bukan sumpah serana. Saya sebutkan contoh dulu yang tidak bersekolah. Dia masuk mesti misalnya. Tidak pengajian tinggi tapi marah anak-anak. Dia kata betul hanya anak ini. Berbanding hari ini yang celupar luar biasa. Malah ulama-ulama dulu. Mereka ada persediaan juga dengan sahabat-sahabat, dengan kawan ulama juga. Apakah mereka maki hamun? Apakah mereka sumpah serana? Apakah mereka berfitnah? Tidak. Katakan mereka pada syekh yang kaum mereka yang tak setuju itu apa ya? Wa syekhun ajuz. Dia syekh, orang tua yang lemah sedikit. Taklah, maknanya dia berat salahnya, tapi itu katanya. Maafkan dia orang tua, mungkin terlupa, mungkin terkhilaf. Itu kasar lah tu. Dekat itu. Kita kalau marah, segala maknanya marah. Jadi menatang keluar menyumpah. Waliyazbillah. Latihlah di hati untuk bersih, suci, murni. Yang keluar itu juga bersih, suci dan murni. Dan politik misalnya, ialah politik. Zaman-zaman dulu politik juga. 5 tahun sekali dalam konteks Malaysia. Memang bersen juga dengan kawan-kawan. Parti berbeza. Ya, mereka marah-marah juga, tapi tidaklah sebelampau hari ini yang mengeluarkan kata sangat kesan. Maknanya itu semua keluar dari hati yang kotor, hati yang jijik dan busuk. Maka sebab itu, sama-sama kita bersihkan hati kita, banyak istighfar. Ingatkan mati. Ingat hari balasan. Oleh itu kata-kata merupakan nur cahaya, nurani, yang dapat menjangkau masuk ke telinga orang yang mendengarnya. Saya katakan ulama-ulama dulu, sebelum ini dalam konteks sebelum ini sebagai hamba, mereka bercakap, sebelum bercakap berfikir, dengan otak, dengan akal bersih. Dibersihkan oleh hati yang suci. Suci keluar pada otak, keluar pada lidah yang bersih. Masa kita mendengar pun terasa menyucuk dalam jiwa. Mencuk hati, terasa dan beramal. Tidak berbanyak baca hadis dan Quran yang panjang-panjang. Tidak bercerita yang panjang berjajala. Satu kalimat disebut, kita ingat apa sekarang. Maknanya, dia keluar pada hati yang suci, murni. Di otak yang bersih, suci. Lidah yang zakiran, berzikir. Keluarnya muridnya, anaknya, isterinya, ketuanya mendengarkan dengan bersih. Cucuk masuk dan mereka beramal. Berbanding hari ini, cakap, ikut kata, ikut nafsu. Orang dengar juga, tak dengar apa-apa. Apabila kalau keluarnya sebesar, apabila kalau pada alim, pada yang bersama ulama, pada pemimpin, jawabkan diri. Orang takkan dengar. Ialah tak semua hati boleh menerima walaupun baik, tapi usaha kita ke arah itu supaya kita bercakap dengan hati yang suci. Lebih aula lagi jika sekiranya esok nak bercakap, malam bermunajat. Hari ini saya beritahu sekiranya bicara din hari ini. Malam sesudah ya Allah, besok aku akan buat rakaman, aku akan bercakap, aku akan live program ini depan kawan. Kalau tidak ramai yang mendengarnya, tapi Allah berilah mereka mudah faham. Yafqahu qawli. Mudah faham kata itu.
Juga jaga hatiku ya Allah, Pak. Jangan sombong, jangan takabur, jangan riak, jangan sum'ah, dan jangan aku lakukan kerana redha-Mu ya Allah. Harap mereka mendengar juga mencari redha-Mu juga ya Allah. Itulah hati kita. Bukan cakap sembarangan, bukan niat tak betul lagi berat. Biar sekarang soal ilmu tidak payah. Rojok je komputer, rojok pada internet, rojok pada AI. Hati di mana? Kan bagaimana? Hanya lidah. Oleh sebab itu, rojoklah apapun, tapi tapislah tanah dengan otak yang bersih suci. Tapi dalam hatinya, dengan hati suci murni. Jaga lidah, jangan sampai terkeluar perkara yang kotor, yang jijik, yang busuk, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk perbandingan sumber air yang bersih. Air bersih, air hujan bersih. Ya, malah ada sebut tentang asal tentang kita digalakkan mandi air hujan kali pertama sebenarnya. Walaupun itu ada perubahannya. Sekarang hujan pun kotor juga dengan berbagai-bagai bahan kimia di langit, di udara. Namun dia masih bersih banding yang setelah sampai ke bumi. Apa inilah air yang dulu kita gunakan. Kampung saya misalnya, kami tidak ada pipe, hanya air sungai, air telaga, air perigi. Itulah sumber asalnya. Sekarang Masya Allah baik, menggunakan teknologi yang baik dengan berbagai-bagai, tak masalah itu. Dunia dah berubah. Sungai pun dah kotor sekarang. Karena berbagai-bagai bahan masuk dalam sungai. Dulu bersih. Terlihat ya. Ya. Air hujan lebat tadi itu di bukit, bukau, gunung, kanang. Turun ke bawah. Ditapis. Dengan pokok-pokok yang bersih. Dengan batu-batan yang suci. Turun ke celah batu. Macam ditapis lagi bersih. Sama dulu tahun kalau di kampung saya misalnya pun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an masih pakai air sungai yang bersih. Kalau bagian sekarang dah di hujungnya itu di hulu lah macam air dah bercampur kotoran berbagai masih bersih lagi. Insya-Allah Taala karena air banyak. Ditapis dengan batu batan, pasir dan sebagainya. Tengok. Setelah batu ada air, pokok juga subur. Kalau tidak ada air, pokok akan mati. Ya, kalau tidak ada hujan tak turun sebulan. 2 bulan. Setahun habis mati. Maka sebab itu, jangan kedekut air. Temurah dengan air juga diminta. Kalau tak ada telaga, jalan ke sungai misalnya. Atau kita jalan kita kehabisan air, tidak ada air. Jangan takut, kerana Allah bagi. Allah beri bagi kita dengan hujan turun. Allah stop hujan, tidak ada air lagi dan berbagai-bagai. Bersyukurlah nikmat air ini. Ya, begitu juga dengan dia boleh mat, boleh burung, boleh binatang, boleh pokok-pokok. Air yang bersih. Datang dari sumber yang bersih. Ya. Jadi air telaga juga air mata air yang bersih. Walaupun air itu kotor bercampur berbagai-bagai dengan tapisan berlapis-lapis tanah dan sebagainya, air telaga bersih. Insya-Allah Taala. Kalau di negeri misalnya masih berkelam misalnya mereka menggunakan tong ni. Maaf kita ambil contoh ni, maaf kan. Tajuk itu tak masalah bukan yang terikat dengan nombor 1 itu. Dia tentang kotak dengan tangki itu. Digunakan manfaat untuk mendahului hujan. Sampai sekarang pun kalau kita berada kawasan pelaman Sabah Sarawak masih menggunakan tong ini air hujan. Yang bersih itu. Mereka bersedia dengan beberapa tong sebuah rumah untuk simpan air. Selain pada air sungai, ada sumber-sumber air tanah sebagainya. Air hujan sebagai sumber utama. Itu bersih. Maka lahirlah kolam yang bersih suci. Air baik masih suci. Seolah kita boleh minum dengan baik. Ya, kalau kolam ni nampaknya bersih. Tentu bersih sebab berpuluhan ratusan orang mandi bergilir-gilir. Namun, ada usaha untuk membersihkannya. Sikit perayaan. Setiap tempat air itu, sumber air itu, pasti akan mengeluarkan yang terisi dalamnya. Maknanya, kalau yang dalam itu air kotor-kotor, bersih-bersih. Warna kuning-kuning, kalau merah-merah, kalau warna hitam-hitam lah. Contoh di sini, contoh gelas. Yang terisi dalamnya teh misalnya, contohlah teh. Tentunya keluar daripada teh jugalah.
Bukan, maaf tulisan tak betul. Tak mungkin air putih atau kopi yang keluar daripada cawan kita isi air tu. Bila cawan pula kan ya. Hari Khamis. Senang berpuasa. Tapi kita ada yang tak puasa lagi buat sebab tamu, Masya Allah, tak apalah. Maknanya, air yang keluar itu teh juga. Susu juga. Kopi juga. Milo juga. Takkan air kita buat air dalam gelas tu air kopi. Bila minum je teh, tidak. Begitu kiasan ulama-ulama dulu. Ada orang berkata, mengapa hati tidak khusyuk dan mata tidak menangis bila dia menasihat Allah Ta'ala? Tidak menangis kerana kita melihat kawan-kawan dia dalam Palestin, misalnya, masih diserang, masih dibom, masih dicerahkan, masih dizalimi. Kenapa tak rasa menangis? Kita berpesta dengan semau-maunya, lupa pada orang miskin, lupa pada orang yang nanti tertindas. Kenapa? Kenapa solat tidak khusyuk? Sebab teman saya kata ini khusyuk ini bukan soal pahaman, bukan soal bacaan buku, soalnya berkaitan makan. Makan, minum yang haram sukar untuk khusyuk. Hati yang kotor takkan keluar yang baik. Hati kita kotor, jijik, makan mana haram, tak boleh khusyuk solat. Dia baca buku-buku panduan solat khusyuk, dengar ceramah khusyuk, tak khusyuk sebab hatinya kotor. Yang keluar itu kotor. Maka sebab itu pastikan bersih daripada mana haram, minuman haram. Maka hatinya bersih dan keluarnya khusyuknya itu. Air mata mudah mengalir. Air mata ni digalakkan dia berdoa menangis. Falam tabu fatabakau. Berdoa akan menangis. Tak menangis juga. Dia buat menangis sendirian. Moga air mata yang keluar itu memadam neraka. Ainan, dua mata. Tidak sedot api neraka. Apa dia? Mata yang berjaga kerana berjihad fisabilillah. Dan mata yang jaga daripada melihat benda haram. Ada tempat lain yang mata yang menangis kerana takut Allah Ta'ala. Mata yang berjihad fisabilillah. Mata yang menangis kerana Allah Ta'ala. Mata ini insya-Allah, mata ini masuk tumbuhan lah. Mata yang dia berjaga malam kerana berjihad, kerana berjuang, termasuklah study kitab tertentu untuk disebarkan, study untuk beri ceramah dan sebagainya kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana waringit, bukan kerana sampul surat atau bukan kerana envelope dan sebagainya. Tidak, kerana Allah Ta'ala. Lakukan Allah Ta'ala. Mata ini insya-Allah tak akan sentuh oleh tidak oleh neraka. Tapi dia tak nangis juga sebab kotor hatinya. Tak khusyuk juga sebab kotor hatinya. Ya. Seorang bertanya kepada Syekh Muhammad Al-Wasi. Penyebab pada kenapa kita khusyuk, jawapannya ialah kamu sendiri. Sebab bila nasihat yang keluar dari hati yang ikhlas, pasti masuk dalam hati yang ikhlas. Tapi sebaliknya tidak. Sebaliknya kalau kamu berupa katakan lidah, maka dia akan masuk telinga dan akan keluar kiri. Hanya lidah atau dia baca buku, baca internet dan syarah kat orang. Boleh aja. Tapi tak sampai ke hati. Okey, katakanlah benar dia yang keluar dari hati yang suci yang murni. Tak masuk kepada hati yang mendengar. Kenapa? Dia juga kotor. Dia kotor. Tapi alangkah lebih baiklah. InsyaAllah jika hati yang menyampaikan itu baik, moga-moga kotor yang menerima itu akan baik. Syukur sekali kalau hati yang menerima itu kotor, yang ini kotor juga Ustaz. Namun, kehendak Allah boleh berlaku. Kehendak Allah boleh berlaku. Maka sebab itu kita lihat, dengar apa yang orang kata, bukan apa yang dia buat. Unzil lama qal, berarti lama qal. Dan bagi supaya da'i tidak boleh begitu. Guru tak boleh begitu. Dia berkata apa yang dia buat. Mata qulu nama la taf'alun. Yang kamu kata kamu tak buat. Allah murka orang ini. Tapi dalam konteks kita mendengar, ambil kata-katanya. Bukan perbuatannya yang tidak baik. Ya. Apabila hati bersinar nurnya, maka perkataannya timbul nur juga insya-Allah. Dia bercakap ikhlas, ya Allah, aku bantu murid-muridku, sahabat-sahabatku dan sebagainya, rakyatku misalnya lah. Bila mudahkan aku bercakap, ya Allah, lidahku ini dan mudahkan dengan menerima, ya Allah. Baik, insya-Allah. Saya berterima oleh hati yang mendengar. Berbeda orang yang melakukannya, mengakulah hebat, aku hikmah dan sebagainya. Itu keluar daripada
pada keluar pada kegelapan, maka dia tak boleh diambil manfaatnya. Masuk yang kanan, kalau yang kita bahasa kita lah. Dia datang dengan tujuan tidak betul, datang untuk memperlekehkan orang, menghina orang, mencari kemegahan, mencari pengaruh yang tidak baik sebagainya, tak akan masuk. Dia orang tu ambil bekanya, tak ambil juga sampai akhirnya dunia kotor dengan percakapan kotor. Termasukkan zaman menjadi wartawan sendiri. Atau mengubah wartawan untuk ubah sendiri, apa saja. Keluar berita terus dia viralkan. Benda tak betul. Benda fitnah disebarkan, bertambah kotor dan kotorlah yang hitam dekam. Satu dosa kita buat, setitik dosa yang berbintik di hati kita. 2 kali bintik lagi, akhirnya hitam dekam pekat dan bertagarlah. Tagar ni bahasa Brunei, sebab tagarlah hati ini. Jangan sampai Allah sebut khatamallahu ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jangan sampai gitu. Bersihkan hati dengan ikhlas. Bersihkan hati dengan zikrullah. Bersihkan hati muhasabah. Bersihkan dengan muraqabah. Bersihkan mujahadah. Ikhlaskan hati. Muhasabah diri. Mujahadah. Muraqabah dan seumpamanya. Moga-moga kita akan termasuk golongan orang yang cahaya. Sumber ayat tadi. Maafkan saya kita agak lebih sedikit. Jika ayat sumber berbagai. Daripada berbagai kolam. Di berbagai parit. Di berbagai masuk sini. Maka kalau ayat kotor jadi begini. Ini kotor. Dan bila di hati kita bertumpah masuk ke sana, masuk ke sini, masuk berita, terabik, terima. Anda pasti terima, sedangkan Allah teman. Inja'akum fasikun bin fatabayun. Tidak tabayun. Maka kotor hati kita dengan kotornya air ini. Dengan kotoran. Dengan lambu, kerambut, kambing, ayam. Dengan kotoran berbagai-bagai hutan. Habis kotor. Tak boleh minum. Minum kotor. Berpenyakit. Juga sama kita sumber kotor-kotor terima. Dengan ceramah, dengan tazkir, mengotor hatinya. Hati yang kotor. Maaf kita tidak menyentuh orang. Yang sudah orang sangat baiklah. Tapi maknanya kita sendiri jaga. Jangan sampai hati kotor dan sampai kau. Istighfar banyak-banyak. Muhasabah diri. Muraqabah, mujahadah. Kotor. Maka sampai hati banyak awas. Jangan sampai hati kita menyakit. Jangan sampai hati bertengkar-berkarat. Hati kita ini keras. Keras pada batu. Batu keras pun boleh pecah. Tapi hati manusia. Sebab itu, lunakkan dengan zikrullah. Lunakkan dengan amal-amal kebajikan. Lunakkan dengan muhasabah setiap hari. Lunakkan dengan mujahadah. Lunakkan dengan muraqabah. Dan seterusnya supaya hati sentiasa baik. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi berkata, manusia 4 jenis 4 macam. Nikmat, bala, taat dan maksiat. Jika menerima nikmat, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Jika mendapat ujian, bersabarlah. Jika mendapat taat, maka lakukan. Harus meneruskan ketaatan. Minta taufik berkekalan ketaatan itu. Melakukan tergelincir, maka bertaubatlah. Cukup sekali dulu untuk hari ini, insyaAllah. Saya ingatkan bagi saya dan semua kita dalam Syawal. Kita masih banyak ruang lagi untuk berpuasa 6. Dan macam untuk menziarahi. Dengan tujuan ikhlas kerana Allah Ta'ala, kerana ukhuwah, fillah. Dan ingat mengerti dan bagi yang mampu menyumbanglah pada fakir miskin yang berhajat. Aku lakukan lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.